Baik, menerusi laporan Edelman Trust Barometer 2023 yang dikeluarkan pada Forum Ekonomi Dunia pada minggu lalu, didapati kepercayaan rakyat terhadap ekonomi negara menjunang 20% sejak edisi 2022 dan kini berada di paras terendah sepanjang masa untuk negara. Laporan tahun ini mendapati bahawa keyakinan ekonomi di seluruh dunia iaitu 50% hingga 40% dengan keyakinan terhadap ekonomi keluarga yang lebih baik dalam tempoh 5 tahun telah menurun 2 angka dari tahun ke tahun ke separuh daripada negara yang ditinjau. Dan sekarang ini kita nak beri tumpuan terhadap keyakinan rakyat Malaysia terhadap ekonomi negara. Sudah sedia di dalam talian untuk mengulas lanjut merupakan pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Zakaria Abdul Rashid. Terima kasih Prof kerana sudi bersama saya pada pagi ini. Ya, terima kasih banyak Nina. Baik Prof, kajian tahunan yang dijalankan oleh Firma Komunikasi Edelman akhir tahun lepas menunjukkan hanya 35% daripada responden di Malaysia yakin bahawa ekonomi diri dan keluarga akan lebih baik dalam tempoh 5 tahun akan datang. Ini akan yang agak rendah dan tidak cecah hampir 50% pun. Jadi apa punca utama yang telah menghakis kepercayaan dan keyakinan rakyat Malaysia ini Prof? Tadi Nina, saya dapat melihat cuplikan video yang ditunjukkan di pasar besar, saya rasa pasar besar Siti Khadijah di Kelantan, Kota Baru, Kelantan. Jadi rata-rata mereka menyatakan tentang masalah harga. Jadi itu adalah refleksi ataupun cerminan kepada masalah apa yang kita ingin bincangkan, iaitu masalah keyakinan yang semakin merosot. Dan mengikut daripada laporan Edelman tadi, Edelman Barometer tadi juga menyatakan demikian, iaitu keyakinan merosot, tetapi bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Jadi kita tidak terkecuali juga terkesan kepada kemerosotan kepercayaan kepada keadaan sedemikian. Apa yang menyebabkan kemerosotan itu, saya rasa kebanyakan kita pun telah maklum. Kita telah dilanda oleh masalah, ini saya cakap pasal keyakinan, ialah masalah kepimpinan yang dah berlanjutan. Kita dah bertukar Perdana Menteri, tidak pernah berlaku dalam tempoh yang singkat, telah beberapa Perdana Menteri kita telah temui. Dan ini merupakan kali ini kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan Perdana Menteri kita yang ke-10, dan satu lagi perkara yang kita nak katakan ialah bahawa penghakisan keyakinan itu ataupun survey itu yang dibuat oleh Edelman Barometer itu dilakukan pada waktu sebelum PM ke-10 ini mengambil alih, iaitu pada bulan November saya difahamkan tahun lepas. Jadi cuma kita harapkan bahawa apa yang cabaran yang besar dihadapi oleh PM yang ke-10 kali ini ialah memulihkan keyakinan kepada kepimpinan negara, kerana PM10 pun telah berkali-kali menyatakan bahawa agenda utama dia ialah untuk memulihkan ekonomi kita. Jadi itu merupakan satu janjinya, dan kita harap supaya ini dapat berlaku. Kita ada sebelum itu pun kita ada rancangan-rancangan ekonomi, iaitu kita masih lagi berpegang kepada rancangan Malaysia ke-12. Kita masih lagi ada perancangan jangka panjang Wawasan 2030. Jadi keberanian yang kita minta daripada tim PM10 ini supaya melaksanakan pembaharuan struktur ekonomi. Yang ini tidak boleh tidak, saya rasa merupakan bread and butter, merupakan perkara yang mesti dilakukan walaupun dari segi politiknya agak tidak popular langkah-langkah yang akan diambil, tetapi mesti dilakukan. Ya, itu je Nina.
Baik, seperti yang Prof cakap tadi adalah antara perkara yang menghakis kepercayaan rakyat ni adalah disebabkan kepimpinan. Namun kita masih ada usaha yang kita berpegang kepada rancangan ke-12 dan wawasan 2020. Dan seterusnya kita nak tengok walaupun banyak tanda-tanda dan laporan antarabangsa mengatakan tahun ini kita berhadapan cabaran global, berkemungkinan kemelisitan dan pertumbuhan yang lebih perlahan. Namun ada 3 negara teratas yang paling dipercayai penduduk tempatan mereka terhadap ekonomi mereka adalah antara negara adalah Kenya dengan 80%, Indonesia 73% dan India sebanyak 73%. Angka ini menunjukkan mereka taruh harapan yang tinggi terhadap ekonomi negara mereka. Dan mengapa perkara kepercayaan dan keyakinan mereka tinggi, Prof? Ini pada pandangan saya, Nina, apa tu mereka kalau kita lihat dari segi laporan Edelman itu menunjukkan bahawa negara-negara yang disebutkan tadi memang tinggi keyakinannya, dan juga negara-negara yang maju. Saya difahamkan seperti Jepun, Germany dan UK mempunyai keyakinan yang sangat rendah tentang bahawa 5 tahun akan datang negara mereka akan terus maju. Jadi di sini kita lihat ialah kesan daripada COVID tadi. Kesan daripada COVID tadi sangat memberikan pukulan yang hebat kepada negara-negara tersebut. Dan mereka adalah negara-negara yang disebutkan yang tadi, negara-negara maju tadi, negara-negara maju. Maknanya mereka bermula daripada tahap yang tinggi. Tahap KDNK per kapitanya tinggi. Dan negara-negara yang Nina sebutkan tadi, 3 negara yang tadi itu, yang keyakinan mereka, rakyat mereka adalah baik, mereka ini semua adalah negara-negara yang agak jauh terkebelakang dari segi GDP per kapitanya, iaitu macam Indonesia, macam disebutkan tadi India, dan apabila mereka berada pada tahap pembangunan yang masih rendah, jadi apa-apa juga kemajuan seterusnya ialah mereka akan memberikan pengharapan yang tinggi, ataupun mungkin juga disebabkan oleh keadaan persekitaran politik di negara-negara tersebut adalah merupakan lebih stable. Tapi saya tidak nampak begitu. Kalau menjadi India, mungkin saya pun kurang faham kalau di India tu bagaimana keadaan politik. Semua di peringkat antarabangsa dengan pemerintahan Perdana Menteri Modi ini, memang banyak komen-komen yang negatif orang berikan kepadanya. Tetapi namun dia masih lagi mendapatkan kepercayaan yang tinggi kerana mungkin dia dapat mengurus soal kepercayaan ini di kalangan dalam negaranya dengan baik. Saya begitu juga di Indonesia. Kepercayaan rakyat kepada pembangunan dan kepada tim pembangunannya, termasuk presiden, dan juga walaupun mereka akan menukar presiden, saya fahamkan Jokowi akan terpaksa melepaskan jawatannya, dan namun nampak peralihan kepada jawatan presiden itu nampak akan berlaku secara lancar begitu. Baik, Ya, Prof, Nina. membakikan 2 minit lagi. Selain daripada usaha rancangan Malaysia ke-12, wawasan 2020, termasuk juga dengan visi rangka baru yang bawah pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, iaitu Kerajaan Perpaduan, bagaimana kita nak naikkan lagi confident level rakyat ini? Apa usaha atau strategi lain yang kita boleh beri tumpuan agar mereka ni lebih optimis, ekonomi negara mampu bangkit dan pacu pertumbuhan negara walaupun berada dalam situasi yang mencabar? Perkara ini sekarang, apa yang dinakatikan itu berada di tangan PM10, iaitu saya sangat teruja dan memerhatikan dengan penuh bersemangat bahawa pelancaran tentang konsep madani yang dikemukakan oleh PM10 itu benar-benar dapat diterjemahkan di dalam pentadbirannya. Dan ini saya rasa juga kalau diterjemahkan di dalam soal mengurus ekonomi juga adalah baik sangat sekali.
bersesuaian dengan apa yang saya katakan tadi, iaitu keberanian. Kalau mengikut konsep Madani ini, keberaniannya melaksanakan perubahan struktur ataupun structural change di dalam ekonomi kita yang beberapa kali kita telah berjanji nak lakukan, tetapi perkara demikian nampaknya jauh daripada memuaskan. Dan keduanya juga saya melihat perkara yang amat menarik sekali bahawa PM10 ni telah memberikan telah menunjukkan bahawa hubungannya dengan negara-negara terutama yang immediately beberapa ketika yang lepas ni dengan negara-negara serantau, dengan negara ASEAN. Lawatannya ke Indonesia, lawatannya ke Brunei, ya, menunjukkan bahawa penerimaan pemimpin-pemimpin ASEAN yang saya sebutkan tadi, saya harap ini juga dapat kepada negara-negara ASEAN yang lain dapat diteruskan, dan ini akan membuka peluang yang luas. Keyakinan, bukan sahaja apabila keyakinan itu dapat ditunjukkan dengan hubungan yang baik, hubungan yang diterima oleh negara-negara ASEAN, saya rasa soal keyakinan kepada PM10 untuk meneraju ataupun merangsang perubahan struktur tadi, pembaharuan struktur tadi dapat dilaksanakan tanpa banyak rintangan. Namun demikian, cabaran itu adalah sangat mencabar sekali. Ya, itu je, Dina.